Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif rahimallahu ta'ala. Haid, nifas, istihadah. Hanya jaga ni. Kena faham molek-molek. Faham betul-betul. Ketidakkan banyak masalah berlaku. Ya. Kita tanya dalam tempat tadi. Kalau perempuan tu datang darah straight 30 hari. Ya. Hitam 7 hari. Kan? Lain semua merah. Berapa hari kena kata? Macam-macam jawab. 6, 10, 3. Dia pakai tembak, kau pakai bulu kapur. Ada tak faham tu? Baik, jaga ni banyak masalah. Dan paling payah sekali istihadah. Ya, darah mutahayyirah ni. Dia darah mutahayyirah. Nama pun mutahayyirah, yang mencengangkan qadina hukum. Ya, dia akan pecah dua tu. Bab talazus lain, ya, dan dalam bab ibadatlah lain. Di sini Imam Ghazali sangkut masa waktu dia sembahyang, waktu nampak darah. Itu kes Imam Ghazali menceburkan dalam bidang sufi, punca dalam bab hid. Bab hid masuk di tempat terbawak dan sembahyang. Adik dia kasyaf tengok apa salah buang berdarah, yang tu ni mubarakah kan. Bila dapat tahu, dia pergi jumpa. Tu guru dia ada tarekat kita nak Syaban, Syekh Abu Ali Farmadi, kutub dan dia ulama hadis besar. Kerja dia jahit kasut di jalan. Dia pergi wali besar, ulama besar dan ulama hadis. Bab haid, nifas, istihadah. 1. 29. Haid apa makna dia? Darah yang keluar melalui farad perempuan yang berumur lebih kurang 9 tahun ke atas. 9 tahun apa? Qamariyah, bukan Disember, November, Disember, bukan tu. Itu Syamsiah. Ya, ni Qamariyah, bulan Islam itu. Baik, sebab tu bila anak perempuan lahir saja, ibu bapa dia wajib kena tanda hari apa, berapa bulan, pukul berapa. Sebab nak kira tahun ni tu. Ya. Kalau dia datang pula darah haid, tak kena tanda. Tulis awal bulan, tengah ke akhir, berapa. Besok bila dia datang istiadah, kita boleh mark. Ya, dia biasa datang 7 hari awal bulan, tiba-tiba bulan kedua sab, tak ada beza, merah semua, dia langgar. Maka kena ambil yang awal adat. Lepas apa? 7 hari. Bermakna dia kena qada 8 hari sembahyang, dia kena qada. Ya, tu dan sebagainya akan datang tengok dibahas. Banyak ni. Yang berumur lebih kurang 9 tahun ke atas dalam keadaan sihat, ya, bukan dengan sebab beranak. Ya, kalau beranak itu dah pakai darah nifas. Apa man darah nifas? Damun talil wiladah. Dam darah tali, tahu? Bukan darah tu keluar macam tali. Tali mana mengiringi. Habis je anak tu keluar je, darah yang menyusul tu dipanggil darah nifas. Kalau yang berserta, itu bukan darah nifas. Atau dahulu tu bukan darah nifas. Sebab tu jaga. Kadang-kadang dia nak beranak, kan, darah dia keluar, kan. Oh, dia kata haid. Tengok tak, tiba-tiba tak sampai sepadan haid, dia tak semayang, dia kena qada waktu tu. Ya, biasa berlaku kat hospital ke mana-mana kan. Dia dah tak boleh bangun, darah tu keluar. Dia darah haid. Kalau sampai mana hari semalam, okey, dia haid, boleh jadi. Tapi kebanyakan ni darah perempuan, dia tak datang darah haid bila dia mengandung. Sebab apa? Darah tu ada makanan kepada bayi melalui pusat. Sebab tak ada darah haid, ya. Kalau ada pun darah hod ni. Habis tu. Itu dipanggil darah haid. Maknanya darah yang keluar melalui farad perempuan yang berumur lebih kurang 9 tahun ke atas, ya, dalam keadaan sehat. Jangan sakit. Dan bukan dengan sebab beranak. Kalau beranak, itu dipanggil darah ada nifas. Warnanya apa? Merah tua. Ketika ia keluar berasa panas mengetik. Ya, orang lelaki tak tahu, perempuan dia tahu. Sebab arwah tuan guru saya dia, orang ni payah sikit mengaji ni. Kita mengaji sini sepepak dekat orang lain ni. Kelakar tu guru. Sepepak dekat orang lain ni. Dia keluar darah tu mengetik, kan. Warna dia merah tua. Ada kala warna dia hitam. Ada kala kelabu. Ya, oren tak ada. Oren pan. Ya, darah hijau biru tak ada keluar.
Nifas itu pula darah yang keluar lepas beranak. Ada kata talil wiladah, mengiringi anak. Kalau serta bukan, kalau dahulu pun bukan, ya. Kira-kira sebelum sampai masa 15 hari dari pertari beranak, ya. Jadi darah yang keluar lepas beranak, tapi darah tu keluar tu sebelum sampai masa 15 hari dari tari beranak. Mana kalau dia beranak kering sampai 15 hari kemudian baru keluar, tu bukan lagi darah tu lagi dah, ya, termasuk bukan darah nifas. Sekiranya keluar setelah habis masa tersebut dan 15 hari tak keluar, 16 baru keluar, darah itu adalah darah haid pula. Bermakna perempuan tu tak ada nifas. Faham? Bukan darah nifas lagi. Demikian tiada nifas bagi perempuan itu. Tidak ada perempuan yang tak datang nifas, ya. Yang datang lipas saja. Nifas saja. Habis. Mana jangan sampai 15 hari. Kalau sampai 15 hari lepas tu baru keluar, maka itu bukan lagi darah nifas. Mana perempuan tu tak dihukumkan bernifas. Dihukum baik darah haid balik. Ada pun darah yang keluar sebelum keluar anak. Sebelum anak tu keluar, darah tu keluar dulu, kan? Atau keluar berserta dengan anak. Maaf, dia serta sekali, ya. Dinamakan darah nifas. Maksudnya tiada dinamakan darah nifas. Itu bukan darah nifas, malah dinamakan darah fasid, darah wasak, darah kotor saja. Itu pun jika tidak disambung dengan haid yang lebih dahulu. Mana kalau tak ada haid, itu darah kotor. Bagaimana kalau darah kotor, dia kena sembahyang tak? Kena. Dia keluar darah tadi pukul 12.30 hari. Sampai zuhur tak beranak, sampai asar tak beranak, sampai isyak beranak pun. Bermakna tak sampai satu hari semalam. Darah tu dihukumkan darah fasad, maka hukum dia kena qada sembahyang semua tu. Kecuali kalau darah tu berhubung dengan satu hari lebih dah. Sebelum dia beranak tu satu hari dia datang darah. Straight sampai sehari semalam, 2 hari 2 malam. Ya, masuk 3 hari dia beranak, maka semua hukum haid. Bila hukum haid, mana itu tak payah qada. Sebab dia kena cek balik, perempuan ni. Ada pun darah yang keluar sebelum keluar anak atau keluar berserta dengan anak, tiada dinamakan darah nifas, malahan dinamakan darah fasad, darah kotor sahaja. Itu pun namakan darah kotor tu jika tidak disambung dengan haid yang lebih dahulu. Mana kalau dahulu datang haid 2 hari ke sehari ke, tiba-tiba sambung darah tu pun beranak, bermakna darah tu dia darah haid, ya. Umpama dia apa, sebelum beranak dia datang haid beberapa hari, mana beberapa hari dia haid lah. Sebab kaedah dia, perempuan ni apabila datang dia darah, semata-mata darah datang, dia wajib meninggalkan sembahyang, ya. Sebab apa? Sebab dia ihtimal darah tu akan jadi haid. Dia turun darah, kata pukul 7 pagi datang darah, zuhur kang ada darah, dia tak boleh sembahyang, ya. Asar, maghrib, isyak, ya, subuh ada lagi darah tu, tiba pukul 6 dia berhenti. Tu bukan darah haid. Sebab tak sampai pukul berapa tadi? Tadi pukul 11 kan? Ni pukul 6 subuh berhenti. Maka dia pun tengok kering tu semua, boleh dia kena kena sembahyang. Dan maka itu bukan darah haid. Itu bukan darah haid nama dia. Ya, itu nama dia bakau darah. Itu nama bakau darah. Mana apa? Dia kena sembahyang. Hukum dia apa? Dia kena qada. Semalam pukul 11 pagi dia keluar darah, zuhur ada, asar, maghrib, isyak dia tak sembahyang semua. Sebab semata-mata darah keluar dia tak boleh sembahyang, takut ihtimal darah tu darah haid. Mana tidak boleh sembahyang darah haid, dia kena berhenti. Tapi bila cek balik syarat haid tak ada, tak sampai 24 jam pun dia dah berhenti tu dah. Bermakna darah tu pasal sembahyang tu kena qada semua tu. Jangan dibuat tak nampak. Banyak tu bukan darah haid dah. Berarti yang tengok tinggal kena qada tu. Dia ada masa kita tinggalkan sembahyang tapi tidak menjadi haram apabila waktu tu waktu ihtimal haid nama dia. Ya, kita ihtimal haid, sebab datang darah kita mungkin kata darah haid, jadi kita tak boleh sembahyang, darah tu ada lagi. Tiba-tiba 2 waktu je, zuhur dengan asar je. Lepas asar kan dia kering. Dah kering, mana kering terus. Kita bila kering, semata-mata kering kena mandi. Ya, semata-mata kering tu kena mandi tu. Bila mandi dia sembahyang. Kalau sembahyang datang balik. Ada kena tahu. Antara dua nakak antara dua hid, antara dua darah tu.
itu adakah darah haid atau darah fasad? Ini ada dua kaul. Satu kaul sahbi, satu kaul lakti. Kalau sahab dipukul habis, kalau lakat dipungut. Itu bukan ada Mekah dia pakai itu. Ya. Bila orang nak tawaf ifadah, tiba-tiba datang haid, disuntik. Dia injek berhenti darah kan. Berhenti darah, mandi, pergi tawaf. Dia panggil lak, pungut. Dia pungut mana nakak, semua dikira nakak. Bahkan ada satu kaum pula mengatakan sahab. Sahbi mana pukul kata. Antara darah ni dengan ni tadi, tengah tu kan, dia datang haid 3 hari. Kemudian berhenti 2 waktu, sambung balik 3 hari. Tengah-tengah tu apa tu? 2 waktu tu. Kalau pakai sahbi, dia pukul direct to haid. Kalau pakai lakti, dia pungut-pungut. Ya, itu beza dua. Jadi bila datang mana semata-mata darah, dia kena berhenti. Begitu juga bila berhenti semata-mata kering, kena semayang. Ya, dia tengah datang 3 hari haid, tiba-tiba berhenti 2 waktu, zuhur dengan asar, kering. Wajib dia mandi tu. Berhenti dia cek balik, masuk kapal betul-betul tak ada, suci betul, tak ada tanda darah, kena mandi. Dia pun mandi semayang zuhur, asar pun semayang. Tiba dekat maghrib, darah datang balik. Kalau pakai kaus sahbi, makna tu waktu haid tu. Tapi dia boleh semayang. Sebab apa? Ihtimal kata dia tuhur. Ihtimal kata dia tuhur. Faham ya? Jadi semata-mata berhenti, kena mandi dan semayang. Semata-mata datang darah, kena berhenti sembahyang. Sebab ihtimal takut dia darah haid. Itu maksudnya. Habis. Yang tadi berhenti muka ihtimal, muka berhenti terus. Kan? Mana tadi? Umpama sebelum beranak, ya. Dia datang haid beberapa hari, kemudian lepas beranak keluar darah terus, maka darah itu darah haid nama dia. Darah mana? Yang tu datang tu. Menurut pendapat setengah ulama mengatakan perempuan mengandung ada haid. Ada pendapat mengatakan. Tapi yang masyhur kata tak ada haid wajib makanan. Tapi kalau cukup syarat ada haid. 2 hari datang darah tak berhenti. Haid tu. Bila haid mana sembahyang tak wajib. Inilah kaul yang asah, yang tepat. Kuat ni pendapat setengah ulama mengatakan perempuan mengandung ada haid juga. Inilah kaul yang asah. Kaul paling sahih kata kuat. Habis. Kemudian istihadah, darah penyakit yang keluar ia bukan dalam masa haid dan bukan dalam masa nifas. Masa haid apa? Sekurang-kurang sehari semalam. Ni kalau dia datang darah tak sampai sehari semalam, maka darah tu dipanggil istihadah. Bila istihadah hukum dia apa? Wajib sembahyang. Itu dia. Kan dia datang darah straight 20 hari. Okey. Tengok boleh beza tak? Dia ada 2 situ. Satu dia panggil muqtadah, satu mumayyizah. Bila darah perempuan dia datang straight lebih daripada 15 hari, 20 hari, dia ada 2 hukum. Pertama, tengok dia adakah perempuan yang mempunyai tamyiz. Dia boleh beza tak darah tu? Kalau dia boleh beza, qawi dengan dhaif. Contoh qawi, darah hitam, qawi, kuat. Kalau merah tu dengan hitam, maka hitam lebih kuat. Merah tu dia panggil dhaif. Kalau merah dengan coklat, maka merah tu dipanggil qawi. Coklat tu dipanggil dhaif. Jadi sekarang dia datang darah tahun 20 hari, 10 hari hitam, 10 hari apa? Hijau. 10 hari merah. Mana haid? Yang hitam tu haid. Ada syarat-syarat lagi lah, hitam tu haid. Baik, bila hitam tu haid 10 hari, ya, sebanyak-banyak haid berapa hari? 15 hari. Sekarang 15 tolak 10. Berapa disangkut tu? 5 hari sangkut. Sebab masa dia datang darah hitam dan haid, maka darah merah tu sebenarnya bukan haid tu, istihadah. Tetapi dia takut darah tu dia boleh masuk dalam haid. Bila kata kalau dia masuk, dia berhenti je, semua kira haid. Dia langgar tu jadi istihadah. Jadi dia tinggalkan semayang, padahal waktu tu istihadah. Jadi dia kena qada semayang tu. Dia kena qada 5 hari. Banyak tuan-tuan tanya, tu darah pun tak puasa, niatkan dia, rasa kata. Darah haid kat kau sendiri pun tak kenal kata. Bahaya. Sebab kena belajar, kena mengaji kan ni.
berkait dengan semayang. Masalah haid dia berkait dengan ibadat. Jadi kalau kita tak faham benda tu, kita bertinggal dia. Datang haid berapa hari datang haid? Saya datang haid 20 hari beratuk kau. Mana perempuan haid sampai 20 hari? Tu lelaki pun tak belajar. Berapa hari yang haid? 40 bang. Sian, bini aku 40 hari haid. Nak rasak kau. Dia hakal ke bini kau. Kan? Dia kena tahu lah hukum kan. Masalah berkait dengan semayang. Bila benda tu wajib qada, dia tak qada, takkan bahaya kan? Tinggal semayang dengan sengaja. Satu waktu dia tinggal 80 hukuman dalam neraka tu. Man taraka salata muta'ammidan abqahu fil nari samanina sana. Wa fi kulli hukmatin samanina sana. Wa fi kulli samanina sana. Maknanya apa meninggalkan semayang dengan sengaja, maka Allah masuk ke abqahu fil nar samanina hukmah. 80 hukmah. Wa fi kulli hukmatin samanina sana. Tiap-tiap satu hukmah 80 tahun. Kalau satu hari akhirat 1000 tahun dunia macam mana? Oh, itu satu waktu je tinggal. Bayangkan kalau dia tak qada banyak waktu ni. Ya, mana qada dia pun tak faham kan mana hit mana apa, kedaki hit gila dia. Berapa hari? 20 hari. Oh, 20 hari kau punya hit. Oh, ini spesies mana? Ya, ada kena jaga dia. Kena faham betul. Dan tak faham kena bertanya, jangan bawa pandai. Ada juga orang macam pandai, bodoh. Dia tak mengaji. Habis. Aja sekarang sekurang-kurang situ istihadah ialah darah yang penyakit yang keluar ia bukan daripada masa haid dan bukan pula dalam masa nifas. Masa haid 15 hari malam, kalau lepas dia itu bukan darah haid lagi dah. 16 hari 17 hari itu keluar darah. Bermaknanya itu dah istihadah wajib semayang tu. Demikian juga darah yang keluar daripada kanak-kanak di bawah umur 7 tahun dah keluar, itu bukan darah haid. Dan daripada orang tua yang sudah putus asa, orang panggil apa? Memumpus. Monopos kan memumpus. Yang kita mampus sudah. Yang di mana sudah tidak ada darah haid lagi. Kan? Itu semua wajib sembah yang tak wajib semayang, tak kena semayang haid dengan nifas saja. Maka dia semayang dia haram pula. Syarat tak lulus sendiri. Dia buat kajian dia nak semayang. Kemudian bila dikatakan sebanyak-banyak haid 15 malam, berarti sekurang-kurang suci daripada 2 haid dia 15 hari 15 malam. Dan sebulan 30 hari. Jika datang tiap-tiap bulan dan jika tiada had bagi masa suci. Mungkin dia suci itu tak pernah datang haid 2 bulan, 3 bulan dia datang. Boleh jadi. Boleh jadi setahun tak pernah haid. Dan mungkin ada perempuan yang tiada berhaid langsung pun ada. Itu semua benda harus. Tuhan boleh jadikan itu. Buyu ke dia kata, boleh dia Tuhan punya kerja, bukan kita punya kerja. Sekurang-kurang masa nifas pula ialah 1 detik, 1 lahzah je. Dia keluar berjalan, ada sikit apa tu? Kering. Kering kena mandi. Dia tak boleh 40 hari pantang. 40 hari kau kena kata semayang itu. Macam-macam dia pakai mazhab orang kampung. Sekalipun darah itu keluar itu sedikit, dan sebanyak-banyak dia 60 hari 60 malam. Biasanya 40 hari 40 malam itu biasa. Bermakna benda biasa, dia boleh berubah. Ada kala dia lebih, ada kala dia boleh kurang. Habis. Dan satu lagi, sekurang-kurang masa orang mengandung bunting. Macam kambing pula bunting. Macam tu mengarang. Sekurang-kurang mengandung apa? Bunting. Ialah 6 bulan 2 detik 2 lahzah. Itu makna kalau dia mengandung taraf tu bermakna itu adalah anak dia maknanya. Ini masa yang sedikit. Ini masa kerana jima lepas akad nikah dan masa mengeluarkan anak atau 2 detik. Jadi 6 bulan tu boleh dah. Dan sehabis lama mengandung 4 tahun. Imam Syafi'i 4 tahun, Imam Malik 4 tahun. Lama besar semua 4 tahun kan. Orang kita sekarang pun 9 bulan dah pada operate. Doktor kata apa lagi? Belah gitu kan. Imam Malik 4 tahun, Imam Syafi'i 4 tahun dalam kandungan ibu kan. Matang tu kan. Dahsyat Imam Malik 4 tahun duk ingin bawa gulu gili kan. Macam buyung. Allah. Jadi maknanya sebanyak-banyak 4 tahun berlaku tu. Imam Syafi'i, Imam mazhab kita sendiri tadi.
pelik-pelik dia orang tu, hebat dia ni macam. Kerana jima habis tu ya. Nikah dah masuk. Dan sehabis-habis lama kandungan tu ialah mengandung 4 tahun, manakala yang biasanya 9 bulan. Tu yang biasalah. Itu di antara apa? Setengah daripada hukum dia. Kemudian haram atas yang berjunuk. Wallah. Lihat kejap. 10 minit.